Bab pesaka. Saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan. Yang ini pesaka yang diterima oleh saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan daripada si mati. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Munkadir, beliau berkata, saya telah mendengar Jabir berkata, Nabi SAW telah datang kepadaku, yakni telah masuk ke rumahku ketika aku sakit, yakni untuk menziarahi aku lah. Fada'a bi wudu'in, baginda pun meminta air sembahyang, lalu berwudu, dan beliau merenjiskan ke atasku sebahagian daripada air sembahyangnya. Fa'afaqtu, saya pun sedar. Saya berkata, wahai Rasulullah, innama li akhawatun, saya hanya ada beberapa orang saudara perempuan. Fanazalat ayatul faraid, maka turunlah ayat tentang faraid, yakni pesaka. Babun, ini bab yastaftunak, mereka akan bertanya engkau. Qulillahu yuftikum, katakan Allah memberitahu hukum kepada kamu tentang kalalah. Allah memberitahu hukum kalalah kepada kamu hingga ke akhir ayat. Diriwayatkan daripada Bara, beliau berkata, ayat yang terakhir turun ialah penutup suratul Nisa, yaitu yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Bab dua orang sepupu lelaki, seorang daripadanya ialah saudara seibu, dan yang seorang lagi suami. Ali berkata radhiyallahu anhu, untuk suami mendapat separuh, ini daripada harta peninggalan isteri, dan saudara seibu mendapat 1/6 harta yang baki lagi. Selebihnya dibagi dua di antara mereka yang tersebut tadi, ini di antara suami dan saudara seibu. Saudara lelaki seibu tu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku lebih patut menjaga orang-orang mukmin, aku lebih menjaga kepentingan orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ataupun aku lebih utama untuk orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Faman mata, sesiapa yang mati dengan meninggalkan harta, maka hartanya itu adalah untuk untuk keluarganya. Wa man taraka kallan, dan sesiapa yang meninggalkan beban ataupun anak pinak, fa ana waliyuhu, maka akulah pelindungnya ataupun penjaganya. Fal ud'a lahu, maka panggillah aku untuknya, yakni untuk menguruskannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW sabda baginda, alhiqul faraid bi ahliha, berikan pesaka kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yakni ya orang-orang yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, itu makna al-faraid. Fama tarakatil faraid, dan apa-apa yang ditinggalkan, yakni oleh orang-orang yang berhak menerima pesaka itu, yakni yang mana mereka itu telah disebutkan di dalam Al-Quran, fali aula rajulin dzakar, maka untuk orang laki-laki yang paling hampir dengan si mati itu. Bab dzawil arham, ini bab dzawil arham. Keluarga sebelah ibu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, walikullin ja'alna mawaliya, dan walladzina aqadat aymanukum
Qala, yakni berhubung dengan ayat itulah beliau berkata, orang-orang muhajirun apabila mereka sampai di Madinah, orang muhajir menerima pesaka daripada orang Ansar. Yani seseorang muhajir itu menerima pesaka daripada orang Ansar. Duna dzawi rahimihi, tidak keluarganya yang menerima daripada dia tu. Yani keluarga sebelah ibu. Lil ukhuwah, ini kerana persaudaraan yang telah diadakan atau telah dijalin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka, yakni orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Apabila turun ayat ja'alna mawaliya, qala, Ibnu Abbas berkata, nasakhatha walladzina aqadat aymanukum, dimansuhkan oleh walladzina aqadat aymanukum, yakni ia dimansuhkan oleh walladzina aqadat aymanukum. Bau mirathil mula'inah atau al-mula'anah, ini bab pesaka untuk perempuan yang berli'an, yakni dengan suaminya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa ada seorang lelaki telah berli'an dengan istrinya di zaman Nabi SAW, dan dia menafikan hubungannya dengan anaknya. Ini anak perempuan itu, anak isteri dia. Maka Nabi SAW memisahkan mereka berdua dan menghubungkan anak itu dengan perempuan, yang dengan istrinya. Babun al-waladu lil firash, anak ialah hak tuan punya tilam, sama ada merdeka ataupun hamba. Diriwayatkan dari Aisyah, Utbah telah berpesan kepada saudaranya Sa'ad bahawa anak lelaki kepada hamba perempuan Zam'ah itu anak saya. Oleh itu engkau ambillah anak itu. Bila tiba tahun pembukaan Mekah, Sa'ad pun mengambil budak itu. Qala, beliau berkata, anak saudaraku, dia telah berpesan kepadaku berhubung dengan anak ini. Abd bin Zam'ah pula bangkit, dia berkata, budak itu adalah saudaraku, dia adalah anak kepada hamba perempuan ayahku. Budak itu telah lahir di atas tilamnya, yakni tilam ayahku. Pasal sawaqah, mereka pun membawa kis, mereka pun pergilah kepada Nabi SAW. Mereka berdua pergi kepada Nabi SAW. Maknanya saling berereklah, kita kata tasawaqah, badi eret, pergi kepada Nabi SAW. Itu bahasa makna tasawaqah. Nabi SAW memutuskan, budak itu adalah hakmu wahai Abd bin Zam'ah. Al-walad lil firash, anak ialah kepunyaan tuan punya tilam. Walil ahir al-hajar, dan orang yang berzina ataupun bersundal, hanya orang yang bersundal tidak mendapat apa-apa, ataupun hanya mendapat batu. Kemudian baginda berkata kepada Saudah binti Zam'ah, engkau berhijablah dengan dia. Kerana baginda nampak keserupaan budak itu dengan Utbah, fama ra'aha, maka budak itu pun tidak pernah melihat Saudah hingga mati, hingga menemui Allah, yang matilah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, sabda baginda, al-waladu li sahibil firash, seperti dia. Babun al-wala'u liman a'taqa, wala adalah kepunyaan orang yang memerdekakan. Dan pesaka laqit, yakni berkenaan dengan hukum pesaka laqit, pesaka yang ditinggalkan oleh anak pungutan.
anak ataupun budak yang dibual, budak yang dibual, lepas tu orang pungut, orang ambil tu. Wa qala Umar al-laqit hurrun, laqit yakni budak ataupun anak pungutan itu, hurrun, merdeka. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, saya telah membeli Barirah, yakni saya nak beli Barirah lah. Nabi SAW kata, belilah, kerana wala itu kepunyaan orang yang memerdekakan. Dia hadiahkan kepadanya, yakni kepada Aisyah. Faqala huwa laha sadaqah. Nabi SAW bersabda, kepadanya adalah sedekah, yakni kambing ataupun biri itu. Walana hadiyah, dan kepada kita ia adalah hadiah. Qala al-Hakam, Hakam berkata, suaminya, yang suami Barirah itu, merdeka. Abu Abdullah berkata, kata-kata Hakam adalah mursal. Ibnu Abbas berkata, saya nampak dia tu sebagai seorang hamba, saya tengok dia sebagai seorang hamba. Yang ini siapa? Suami kepada Barirah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar dari Nabi SAW, sabda baginda, innamal wala'u liman a'taqa. Babu mirathis sa'ibah. Ini bab pesaka yang ditinggalkan oleh hamba yang dimerdekakan. Yang ini dengan disebut bahawa wala engkau tidak dipunyai oleh sesiapa pun. Itu makna saibah. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata, sesungguhnya orang-orang Islam tidak melakukan tasyib. Hanya orang-orang jahiliyah sahaja yang melakukan tasyib itu. Diriwayatkan dari Aswad bahawa Aisyah telah membeli Barirah untuk memerdekakannya. Maka keluarga hamba itu, yang tuan dia, mensyaratkan walaknya, yakni mereka akan mendapat walaknya. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, saya nak beli Barirah untuk memerdekakannya, tetapi keluarga dia, tuan dia ni, mensyaratkan walaknya. Nabi SAW pun berkata, merdekakan dia, sesungguhnya walak itu adalah kepunyaan orang yang memerdekakan. Qala, ataupun Nabi SAW bersabda, berilah harga itu. Qala, perawi berkata, maka Aisyah pun membelinya lah dan memerdekakannya. Nabi SAW, qala, perawi berkata, dan diberi pilihan kepada Barirah itu, diberi pilihan kepada Barirah untuk dirinya. Fakhtarat nafsaha, dia memilih dirinya. Waqalat, dan Barirah berkata, kalau diberikan kepadaku sekian-sekian banyak pun, saya tak akan mahu bersamanya, yakni bersama suaminya. Qala al-Aswad, suaminya itu merdeka. Abu Abdullah berkata, kata-kata Aswad itu munqati'. Dan kata-kata Ibnu Abbas, saya tengok dia ni hamba, itu lebih sahih. Babu ithmi man tabarra'a min mawalih. Ini bab dosa orang yang berlepas diri, yang memutuskan hubungan dengan maulanya. Diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, beliau berkata, Ali berkata kepadaku, tidak ada pada kami kitab yang kami baca kecuali kitabullah selain daripada sahifah ini. Perawi berkata, dia pun mengeluarkan sahifah itu. Rupa-rupanya di dalamnya ada beberapa perkara, iaitu berkenaan dengan hukum jirahat, yakni hukum jinayah, wa asnanil ibil, dan tentang umur unta, yakni yang sesuai untuk bayar diat dan sebagainya.
untuk zakat ke apakah. Qala wa fiha, dan di dalam sahifah itu juga, surat itu juga ada tersebut, Al-Madinah adalah tanah haram, iaitu pada kawasan atau di tempat antara air hingga ke sekian tempat. Sesiapa yang melakukan sesuatu perkara baru di situ atau memberi perlindungan kepada orang yang mengadakan perkara baru, fa alaihi la'natullah, dia mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya. Tidak diterima daripada Allah, tidak menerima daripadanya pada hari kiamat nanti ibadat fardu dan sunat, ataupun ibadat sunat dan fardu. Wa man wala qauman, dan sesiapa yang menghubungkan dirinya kepada sesuatu kaum tanpa izin mawalinya, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya. Tidak diterima daripadanya pada hari kiamat nanti sarfun wala adlun, ibadat sunat ataupun ibadat fardu. Wa zimmatul muslimina wahidah, jaminan keamanan orang-orang Islam itu sama jua. Orang yang paling rendah di antara mereka boleh membawa jaminan itu. Sesiapa yang mensia-siakan jaminan seseorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya. Tidak akan diterima daripadanya pada hari kiamat nanti ibadat sunat ataupun ibadat fardu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi SAW, beliau berkata, Nabi SAW telah melarang daripada bai'il wala, yakni menjual wala, dan menghibahkannya, yakni memberikan, yakni dengan percuma kepada orang lain lah. Babun idza aslama ala yadayhi, sekali. Kita masih lagi dalam bab pesaka ni. Ini pesaka saudara lelaki dan saudara perempuan. Imam Bukhari nak ceritanya, saudara lelaki ada juga berhak juga dapat pesaka. Saudara perempuan pun ada juga. Itu tujuannya. Tidak kata anak saja, tidak, saudara pun boleh juga. Imam Bukhari buat mari hadis lah, hadis Jabir. Dia sakit berat, Nabi SAW pergi melawat dia, tak khabar dia. Nabi SAW pun minta air untuk dia buat ambil air semaya lah. Lepas buat mari, ambil air semaya. Lepas tu dia pun renjiskan dengan air itu ke muka lah, kira-kiranya ke muka Jabir itu. Jabir kata, saya pun sedar. Saya kata, wahai Rasulullah, saya ni dah bila mati kan ingat takut, bila sakit kan ingat kematilah, takut mati lagu mana pesaka ke apa. Saya ni hanya ada saudara-saudara perempuan, mana saudara lelaki tak ada, lagu mana. Maka turunlah ayat faraid. Ia menyatakan bahawa saudara perempuan pun berhak menerima pesaka juga. Mana dalam ayat mirath ataupun mawarith itu dinyatakan bahawa saudara-saudara perempuan juga berhak menerima pesaka. Berhak menerima pesaka. Kalau kita tengok dalam hasyiah nombor 9 ni, dia kata sesuai ni tajuk ni dengan hadis ya Imam Bukhari wa mari ni, hadis Jabir ini, iaitu dari segi Jabir tu kata, duduk pada mana, pada kata-kata Jabir itu, innama li akhawatun, saya hanya ada saudara-saudara perempuan, beberapa orang saudara perempuan. Ini berarti dia tidak mempunyai anak, dia tidak mempunyai anak.
Lepas tu dia kata ada saudara perempuan. Imam Bukhari bubuh dalam terjematil bab itu pesaka yang diterima oleh saudara lelaki dan saudara perempuan. Jadi saudara lelaki itu Imam Bukhari ambil mana tak ada dalam hadis ni. Dalam hadis ni dia kata saya hanya ada saudara perempuan sahaja. Jawabnya Imam Bukhari istimbab ikhwah itu daripada akhawat. Yang ni kalau setara akhawat itu berhak menerima pesaka, ikhwah lebih-lebih lagi lah. Yang ni min babil aula. Sebab kalau tengok hukum pesaka ni semua pun alah ke lelaki tu lebih. Alah ke lelaki tu lebih. Jadi kalau perempuan pun berhak menerima pesaka, lelaki saudara lelaki min babil aula. Yang ni berdasarkan qiyas. Sebab itu dia ambil. Dan memang pun kalau tidak sampai qiyas pun memang saudara lelaki pun ada yang menunjukkan boleh menerima pesaka tu. Ni kalau nak kira berdasarkan hadis ni saja. Tak ada sebut ikhwah saudara lelaki. Tapi Imam Bukhari boleh buat keluar juga. Dia nak keluar hukum daripada hadis ni lah. Sebab apa ni sebut akhawat itu sebab dalam hadis tu jelas sebut. Adapun ikhwah tidak. Itu berdasarkan istimbab daripada hadis ini ataupun daripada ayat lain lah, ayat berkenaan dengan pesaka. Bab. Jadi ayat hak kata turun ayat faraid sini, ayat pesaka yang ni untuk saudara perempuan sini duduk mana? Ayatnya Imam Bukhari wa mari bab selepas ni. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka akan bertanya engkau, meminta fatwa dengan engkau. Yang ni tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakan Allah akan menjawab kepada kamu berhubung dengan hukum kalalah. Apa itu kalalah? Maknanya isyarat kepada Jabir itulah. Jabir itu orang panggil kalalah kes dia tu. Dan sesiapa yang lain yang lagu tu keadaannya, maka orang panggil kalalah lah. Seterusnya bagi daripada Barak, dia kata ayat yang terakhir turun ialah penutup suratun Nisa, yang ni penyudah. Yang ni ayat terakhir suratun Nisa, iaitu yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Itu ayat tu dan seterusnya. Jadi terlebih dahulu kita nak bahas lain dulu, iaitu dia sebut di sini ayat yang terakhir turun, iaitu penutup suratun Nisa. Sedangkan kita tengok dalam hadis-hadis ada berbeza-beza tu, nampak hadis tu tentang ayat yang terakhir turun. Ini lagu mana? Itu dalam hasyiah ni ada sebut. Hasyiah nombor 9, nombor 10. Fa in qulta, kalau engkau kata, dulu sudah sebut dalam surah Baqarah dulu bahawa ayat yang terakhir turun iaitu ayat riba. Ayat riba. Mana ni pula ayat terakhir pula? Sini ada jawapannya kalau ada kitab ni senang. Saya akan menjawab, dia kata saya jawab, perawi pada kedua-dua tempat ini dia tidak menukilkan daripada Nabi SAW apa-apa. Bahkan di sana hak dulu kata ayat terakhir itu dalam surah Baqarah itu disebutkan kata-kata Ibnu Abbas yang mengikut pendapat dia, ijtihad dia. Sebagai kata-kata dia di sini disebut kata-kata Barak, tidak disebut apa ni, ini diambil daripada Nabi SAW, tak ada sebut. Gitu. Ataupun dengan makna ayat berhubung dengan apa? Ayat berhubung dengan pesaka hak paling akhir tu. Ni kata hak paling akhir tu ni berhubung dengan pesaka, bukan secara mutlak berhubung dengan pesaka. Ayat yang terakhir turun, yang ni berhubung dengan pesaka, ialah di akhir suratun Nisa, bukan dengan makna semua sekali.
paling akhir tu daripada semua sekali, tidak, daripada bab ni. Itu berkenaan dengan akhiru ayatin nazalat. Tak apalah tu. Seterusnya, qulillahu yuftikum fil kalalah. Siapa itu kalalah? Dalam ayat tu sendiri dia berjelas. Dalam ayat, kalau kita baca terus ayat itu, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu akhun walahu laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma ath-thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidh-dhakari mithlu hazzil unthayain yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Itu makna sampai akhir ayat tu. Itu maknanya. Ayat tu menjelaskan makna kalalah, iaitu seseorang mati dengan tidak ada meninggalkan anak. Tidak ada meninggalkan anak. Laisa lahu waladun. Tidak ada meninggalkan anak. Dalam hadis sebut tidak ada meninggalkan ayah juga. Tak ada anak, tak ada ayah. Tetapi dia ada saudara perempuan. Saudara perempuannya itu akan mendapat separuh daripada harta yang ditinggalnya. Itu maknanya yang dikatakan saudara perempuan itu berhak juga menerima pusaka, duduk situlah. Dan dia sendiri hak kata kalalah sini. Kalau saudara perempuan dia tu mati, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dia tu saat ni kalau dia mati, kalau dia tu tidak mati, saudara perempuan dia tu mati, dia berhak menerima pusaka daripada saudara perempuan dia tu semua sekali, bukan separuh, semua. Kalau ni bila, kalau saudara perempuan dia tu tidak mempunyai anak. Kalau mempunyai anak ada cerita lain lah pula, tengok ayat lain lah. Kalau saudara perempuan dia tu dua orang, falahuma thuluthani mimma tarak, mereka berdua mendapat 2/3 daripada yang ditinggalnya, yang ditinggal oleh kalalah. Kalau saudara dia tu, seorang tu mati, dia meninggalkan saudara, ada lelaki, saudara lelaki, ada saudara perempuan, falidh-dzakari mithlu hazzil unthayain, maka bahagian seorang lelaki ialah sama dengan bahagian dua orang perempuan. Itulah hukumnya. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menerangkan kepada kamu hukum supaya kamu tidak sesat. Supaya kamu tidak sesat. Maknanya jangan main-main. Hak ni hukum ni. Kalau buat lagu lain sesat, jadinya sesat. Dan Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Mana dia buat gini hukum tu dia Maha tahu. Jangan kita kata tak boleh. Kalau lagu tu seseolah kita menafikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna. Dalam hasyiah nombor 10, al-kalalah wal mayyit alladhi la walida wala walada lahu, iaitu yang tidak ada ayah dan tidak ada anak. Itulah kalalah. Hukumnya macam tadilah. Kalau sekiranya dia ada saudara perempuan ke apa. Kalau tidak, lagu lain pula. Jadi tidak ada anak tu maknanya tidak ada cucu ke apa lah, daripada anak lelaki. Maknanya tidak ada anak lelaki. Tidak ada. Tidak ada anak perempuan. Tidak ada. Itulah yang dikatakan kalalah. Bab mengenai ammin. Ini bab dua orang sepupu lelaki. Yakni ni kalau dia kata dua orang sepupu, anak, isteri, yakni bagi si mati belaka, bagi si mati. Semua dia berkait dengan si mati belaka. Dua orang sepupu laki-laki. Yakni bagi si mati. Mana si mati itu tentulah si mati itu perempuan. Yang mana perempuan? Ahaduhuma akhun, salah seorang daripada sepupu dia tu adalah saudara si ibu baginya.
Dan hak seorang lagi, hak kata dua orang sepupu ni, hak seorang lagi tu adalah suami dia. Suami dia. Dalam kes ni lagu mana? Kalau seorang tu perempuan tu mati, dia ada tinggal suami dia. Pas suami dia tu sepupu dia juga. Pas seorang lagi, dia ada tinggal adik-beradik seibu dengan dia. Adik-beradik apa? Seibu dengan dia. Sepupu dia tu adik-beradik seibu dengan dia. Kalau dia tinggal lagu tu macam mana? Perempuan itu. Jadi Imam Bukhari buat mari sini kata-kata Sayyidina Ali. Dulu lagi kita sudah cerita dia dalam bab pesaka ni, rujukan yang utamanya dua orang, Zaid dan juga Ali. Ni Ali ni pula. Ali pula. Dia kata untuk suami itu separuh daripada peninggalan si mati. Dan untuk saudara lelaki seibu bagi si mati itu 1/6. Selebihnya bagi dua antara mereka tadi. Bagi dua. Antara suami dia dengan saudara lelaki seibu dengan dia. Boleh jadi tak nampak lagi. Tak nampak lagi tu apa cerita ni. Di dalam syarah hadis dia sebut gini, contoh dia anda baca contoh dia lah. Contoh dianya iaitu katakanlah Zaid, nama satu orang tu, dia menikah dengan Hindun. Zaid menikah dengan Hindun. Boleh seorang anak namanya Ammar. Katakanlah namanya Ammar. Lepas pada tu Zaid ni menikah pula dengan seorang perempuan namanya Zainab. Namanya Zainab. Dengan Zainab ni dia boleh seorang anak. Dia boleh seorang anak, katakanlah namanya Bakar. Namanya Bakar. Lepas pada tu Zaid sana cerai dengan Zainab, dengan bini yang kedua. Cerai dengan Zainab, iaitu mak kepada Bakar. Cerai dengan Zainab. Lepas tu Zainab ini dikahwini oleh Khalid. Khalid ni jadi ke mana? Dengan Zaid tadi, adik-beradik. Adik-beradik Zaid tu menikah. Hak nama Khalid tu menikah dengan Zainab. Menikah dengan Zainab. Bila menikah dengan Zainab, boleh anak tina seorang. Namanya Salihah, katakanlah. Namanya Salihah. Bermakna dia ni saudara seibu lah dengan Bakar. Salihah ni saudara seibu dengan Bakar. Dan dia ni juga iaitu anak saudara kepada pak saudara dia tu lah. Pak saudara Bakar saat ni. Nama dia pak saudara Bakar tu Zaid tadi lah. Gitu. Lepas pada tu Salihah ni apa ceritanya? Dia menikah dengan Ammar, anak kepada Zaid dengan Hindun. Dia menikah dengan Ammar, iaitu anak kepada Zaid dengan Hindun tu. Dia menikah dengan Ammar. Lepas pada tu Salihah ni mati. Tu cerita dia. Salihah tu mati. Bila mati, yang ni dia meninggalkan Ammar dan Bakar. Yang ni dua orang sepupu dia lah. Dua orang sepupu dia. Seorang sepupu tu jadi suami dia. Seorang lagi sepupu tu tidak lah, adik-beradik, iaitu seibu dengan dia. Inilah cerita dia. Jadi pesaka hak kes lagu ni. Lagu mana? Sepasat ni. Gitu cerita. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Aku lebih utama untuk orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Makna dia apa? Dua makna. Satu maknanya Nabi SAW lebih menjaga kepentingan diri orang-orang mukmin daripada mereka menjaga diri mereka sendiri. Kalau kita jaga kebaikan untuk diri kita, banyakkan kita jaga kebaikan untuk diri kita, untuk kesihatan kita, untuk kebaikan dunia akhirat kita, Nabi SAW lebih lagi jaga kita daripada kita jaga kita sendiri.
Itu satu makna dia. Yang kedua, Nabi SAW tu patut lebih dijaga oleh orang mukmin daripada mereka menjaga diri mereka sendiri. Dua makna tu. Kok tu boleh, kok ni pun boleh. Tetapi yang lebih sesuai di sini makna yang pertama, iaitu Nabi SAW lebih menjaga kepentingan orang mukmin daripada orang mukmin itu sendiri menjaga diri mereka. Hal tu lebih sesuai di sini. Sebab apa? Sebab dia kata, sesiapa yang mati dia meninggalkan harta benda tu boleh ke keluarga dia lah. Ke Nabi SAW tak boleh. Tetapi sesiapa yang meninggalkan beban, hutang ke apakah kita kata, ataupun dayaan, anak pinak, fa ana waliyuh, akulah pelindungnya, penjaganya. Dia kata akulah penjaganya. Maknanya dia lebih menjaga orang mukmin. Mana kalau orang mukmin tu semasa dia hidup kalau dia mati tak boleh. Nabi SAW cara fal ud'alahu, biarlah aku dipanggil untuk menguruskan perkara itu. Kalau ada siapa-siapa mati, ada lagu ni, bayar kat aku lah. Mana kalau ada hutang, aku bayar. Kalau anak-anak pinak ni perlu mendapat belanja dan sebagainya, aku akan bagi. Jadi aku di sini sebagai siapa? Ana aula bil mu'minina min anfusihim, itu sebagai pribadi ke atau sebagai pemerintah, kerajaan? Kedua-dua makna untuk Nabi SAW. Dia sebagai pribadi, dan dia sebagai pemerintah. Ataupun kalau nak tengok dari sudut lain, dia sebagai Nabi, dia sebagai gitu gini, masuk belakang. Tetapi dia naknya di sini kalau boleh pemimpin pemerintah yang mengganti dia selepas daripada dia, gitulah, ambil berat tentang rakyat. Begitulah. Walaupun tidak ada sesuatu yang mesti, yang wajib, kerajaan itu tanggung segala keperluan rakyat sampai begitu sekali. Tidak adalah ketetapan itu sebagai wajib, tidak ada. Tetapi kalau kerajaan itu boleh buat, maka berarti dia mengikut cara Nabi SAW. Sekurang-kurangnya kena ada hak ni dulu. Sekurang-kurang perkara, banyak lagi ciri-ciri hak orang nak boleh kata khilafah ala minhajin nubuwah. Nak kata khilafah ala minhajin nubuwah, mengikut cara Nabi, pemerintahan mengikut cara Nabi ni bukan senang. Biar sekurang-kurang ada buat ni sekarang, ataupun banyak lagi hak lain. Ini salah satu. Dan benda ni dibuat oleh pemerintah, bukan dia tu sebagai individu, sebagai pribadi. Tetapi Nabi SAW ni kalau dia ada hak pribadi dia pun, dia akan buat lagu tu. Sebab apa? Sebagaimana seorang yang mementingkan orang lain, dia akan berasa tu, dia akan berasa supaya hak dia juga. Kalau dia ada, kalau dia tak ada, maka kerajaan lah yang dimaksudkan di sini. Dan memang pun hak lebih beratnya kerajaan yang dimaksudkan di sini. Nak ceritanya mana? Famaluhu limawalil asabah, itu makna keluarga dia lah boleh bersaka. Jadi keluarga ni ada belaka lah bila kata keluarga kan. Bila kata keluarga, hak termasuk dalam asabah ni boleh makna sepupu, pak dara gitu gini, masuk belaka lah keluarga. Bab dzawil arham. Ini bab dzawil arham. Siapakah yang dimaksudkan dengan dzawil arham pula? Dzawil arham iaitu orang-orang yang tidak disebut sebagai orang-orang yang mendapat bahagian yang khusus lah di dalam Al-Quran itu. Dan mereka dari kalangan sebelah ibu, ni. Dalam hasyiah nombor 4, dzawil rahim wa huwa khilaful ajnabi wal arham jam'ur rahim. Maknanya orang-orang yang ada kaitan dengan kita kerana pertalian rahim. Yang dari sudut ibu lah, rahim itu maknanya ibu lah. Padahal aku ayah pun kita kata berkait dengan rahim juga, tapi di sini maksudnya gitu. Wa fi syariah, dalam syariah bermakna apa dia dzawil arham ni, iaitu ibaratun an kulli qarib laysa bidhi sahmin wala asabah. Itu makna, iaitu setiap keluarga yang tidak termasuk dalam orang yang mendapat bahagian khusus yang telah disebut dalam Quran itu, dzawi saham,
dan tidak termasuk dalam asabah. Selain daripada itu, mereka ini ada 10 bahagian, 10 macam dia sebut. Kalau kita perhati semua balik sebelah ibu lah tu. Al-khal, pak saudara sebelah mak, yang ni adik-beradik lelaki mak. Wal khalah, mak saudara sebelah ibu, yang ni adik-beradik perempuan ibu. Wal jad lil yang ni datuk sebelah ibu, datuk sebelah ibu, yang ni ayah mak. Wa waladul bint, dan anak kepada anak perempuan si mati, anak kepada anak perempuan. Wa waladul ukht, dan anak kepada saudara perempuan. Saudara perempuan semua, kalau kata saudara perempuan ke saudara apa, bagi si mati. Dan anak perempuan bagi saudara lelaki. Dan anak perempuan pak saudara sebelah ayah, dia perempuan ni ramai. Wal ammah, mak saudara sebelah ayah. Wal am, akhul ab li ummi, dan pak saudara balik ayah tapi seibu dengan ayah, seibu dengan ayah. Pak saudara yang ni adik-beradik ayah kita tapi adik-beradik seibu dengan ayah. Itu termasuk dalam zawil arham. Wa ibnu al-akh lil dan anak saudara seibu. Anak saudara seibu. Wa man aula bi ahadin minhum, dan orang yang paling rapat dengan mana-mana yang tersebut tadi itu termasuk di dalam zawil arham. Itulah yang dimaksudkan zawil arham. Mereka ini pun dalam keadaan-keadaan tertentu ada juga menerima pusaka. Yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, wa likullin ja'alna mawaliya, yani walladzina aqadat aymanukum, dan orang-orang yang sumpah mereka telah mengikat, yani mereka. Jadi berhubung dengan dua ayat ini, Ibnu Abbas berkata orang-orang muhajirin dulu bila pergi ke Madinah, dia saling menerima pusaka tu antara satu daripada yang lain. Mana kalau orang Ansari mati, orang Muhajirin menerima pusaka. Orang Muhajirin mati, orang Ansari menerima pusaka. Itu makna persaudaraan. Duna dhawi rahimihi, tidak dhawi rahimihi, tidak keluarga dia hak sebenar, hak darah daging dia tidak, hak yang tersebut tadi yang kita baca adalah Aisyah tadi, tidak termasuk tu. Tetapi hak ni persaudaraan yang dijalin oleh Nabi SAW itu lebih kuat lagi pada masa tu. Apabila turun ayat ja'alna mawaliya, Ibnu Abbas berkata ia dimansuhkan oleh walladzina aqadat aymanukum, dimansuhkan oleh walladzina aqadat aymanukum. Ini sebenarnya terbalik, ataupun kalau tidak terbalik kena takwil lah, tidak mengikut zahir itu. Tidak mengikut zahir. Hak sebetulnya apa ni walladzina aqadat aymanukum itu dimansuhkan oleh ayat walikullin ja'alna mawaliyah. Setiap orang tu kami adakan keluarga dia tu zawi rahimih itulah. Dimansuhkan oleh ayat tu, bukan hak kemudian dia memansuhkan ni, tidak. Tapi zahir daripada nasakhatha walladzina aqadat aymanukum, macam ayat walladzina aqadat aymanukum ini nasikh, mana hak mansukhnya walikullin ja'alna mawaliyah. Padahal sebaliknya, ini terbalik. Sebab itulah Ibnu Battal kata ini terbalik. Ni tengok dalam Hasyiah nombor 5, demikianlah di dalam sekalian usul nuskhah ni Bukhari ni. Nasakhatha walladzina aqadat aymanukum, seperti tadi lah. Wasawab kama qalahu Ibnu Battal, yang betulnya ialah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Battal, iaitu yang mansukhah, ayat yang mansukhah ialah walladzina aqadat aymanukum. Ayat an-nasikhah walikullin ja'alna mawaliyah, gitu. Hak sepatutnya, mana terbalik ni. Maknanya orang panggil hadis ini hadis maqlub, matannya maqlub, terbalik. Sepatutnya hak ni hak jadi mansukh, hak ni pula jadi mansukh. Terbalik. Tetapi Ibnul Munayyir dalam Hasyiah dia
berkata. Kalau lagu ni tak payah kata keliru, tak payah kata hadis ini maklub. Kalau mengikut kata-kata Ibnul Munayyir ini. Ibnul Munayyir dalam hasyiah dia berkata, dhamir pada katanya nasakhatha itu balik kepada muakhat, yakni persaudaraan yang dijalin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana? Falamma nazalat ja'alna mawaliya, qala Ibnu Abbas berkata nasakhatha yakni ayat ini memansuhkan yakni al-muakhat itu, yakni hukum persaudaraan yang dijalin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara Muhajirin dan orang Ansar. Hak tu yang mansuhnya. Tu balik situ. Bukan balik kepada ayat. Yani tu tidak balik kepada ayat ja'alna mawaliyat, bukan situ. Tapi balik kepada muakhat yang difaham daripada lil ukhuwah allati akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahum. Balik situ. Kalau lagu ni tak payah kata terbaliklah hadis, tak payah kata. Dan dhamir pada nasakhat itu, mana fa'il dia, ayat fa'il dia, iaitu mustatir kembali kepada katanya walikullin ja'alna. Balik lagu tu. Lepas tu tapi kalau mengikut Ibnul Munayyir ni, lepas tu apa makna sebut pula walladzina aqadat aymanukum? Tak ada makna. Tak ada makna lah. Dah kalau berhenti ayat tu sekat tu, lepas tu apa makna walladzina aqadat aymanukum? Apa makna? Tak ada makna lah duduk sini. Kira-kira tak ada pun tak apa tu. Selesai dah. Sebab tak ada ni jadi keliru tadi tu. Ya Ibnu Battal kata ini sudah terbalik ni. Sudah terbalik. Gitu. Bab mirathil mula'inah ataupun al-mula'anah, ikutlah macam mana-mana pun tak apa. Yang ni pesaka perempuan yang berli'an, yang ni dengan suami dia, adakah dia berhak mendapat pesaka atau tidak? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Sebab apa Nabi SAW memisahkan dia di antara dia dengan suami dia? Dulu dalam Sahih Muslim dulu kita sudah bincang panjang dah berkenaan dengan hal ini. Lagu mana kalau dua orang suami isteri berli'an, macam mana? Jadi hak ni kata begini, hak ni kata begini, banyaklah ceritanya. Hak nak di sininya bila dia tu menafikan, bila dia berli'an dengan isteri dia dan dia menafikan anak tu bukan anak dia, hak dalam perut tu, katakanlah kalau ada anak lah, bukan anak dia, maka Nabi SAW memisahkan antara dia dengan isteri dia, ataupun antara isteri dengan suami dia tu pisah lah. Bila pisah makna cerai. Bila cerai lagu mana nak terima pesaka? Lepas tu cerai pula, talak ba'in. Talak ba'in pula. Lepas tu ba'in pula bukan bainuna sughra, tapi bainuna kubra. Jadi tentu sekali tidak ada dah hak mendapat pesaka tu. Sebab apa? Dia tak boleh klik baik sampai bila-bila dah lagu tu. Dua tu. Hak dulu kita bicara dah lah, panjang dah dalam Muslim dulu. Hak sini nak ceritanya rekah gitulah. Wa alhaqal walad bil mar'ah, dan Nabi SAW menghubungkan anak tu dengan ibu. Menghubungkan anak tu dengan ibu dia. Bin ibu lah. Bin ibu. Bukan bin ayah. Dah kawan tu tak mengaku. Kalau lah ada ayah dia, ayah hak lain. Ayah hak lain tu lagu mana pula? Zina. Zina kena hukum pula. Kena hukum. Kalau anak zina, ayah dia tu, ayah zina tu ayah dia lah. Lebih waktu. Kalau nak kira. Tapi dah tak ada kan kes ni, tak ada. Mungkin dia tidak mengaku dia berzina ke apa, tak ada. Dia menafikan sampai dia berli'an. Maka nak hubungkan anak tu dengan siapa? Tak boleh kecuali dengan ibu dia lah. Ini Imam Bukhari nak ceritanya apa dia? Yang ni anak tu berhak mendapat pesaka daripada ibunya. Daripada ayahnya tak ada lah, muka ayah dia nafid dah. Anak tu pun tak boleh, bini tu pun tak boleh. Begitu juga sebaliknya, kalau bini tu mati, untuk lelaki pun tak boleh juga. Anak tu hanya berhak menerima pesaka daripada ibu dia. Daripada ayah dia
ayah dia tu tak, bukan ayah dia adalah, dan bukan dia menafikan. Begitu juga ibu, kalau anak dia ni mati, dia boleh menerima pusaka daripada anak dia ni. Itu. Tu hak Imam Bukhari nak sini ya. Dalam kitab ni musim-musim. Musim-musim. Ni hasyiah tengah ni. Dia kata ja'a an aliyin, ada riwayat daripada Ali bahawa anak Mula'inah tadi mewarisi, ibunya mewarisinya. Mana kalau dia mati, mak dia menerima pusaka daripada dia lah. Wa ikhwatuhu minha, dan adik-beradik seibu dengan dia, ia menerima pusaka daripada dia. Begitu juga dia menerima pusaka daripada adik-beradik seibu dengan dia. Adik bapak tu tak boleh lah. Adik-beradik bapak tu tak boleh lah, pasal putus hubungan. Itu ada riwayat daripada Ali. Dan kalau sekiranya selepas dibagi kepada adik-beradik dia dan sebagainya tadi, ada lebih lagi, fahuwa li baitil mal, boleh kepada baitul mal. Ini pendapat jumhur ulama. Itu pendapat jumhur ulama berhubung dengan kisah ni. Tetapi ada juga diriwayatkan daripada Ali, di dalam Asyiyah, datang setelah muslim tadi itu, datang naik atas sekali. Diriwayatkan daripada Ali juga bahawa dia mewarisi zawil arham birahimihim. Mana dia mewarisi keluarga, adik-adik ibu, balik ibu dia tu, mewarisi dia. Begitu juga mereka, wala syai'a li baitil mal, mana baitul mal tidak mendapat apa-apa daripada dia ni. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan ashabnya. Ini diriwayatkan juga dari satu riwayat daripada Sayyidina Ali. Begitulah keadaan. Satu riwayat daripada Sayyidina Ali gitu. Babun al-walad lil firash hurratan kanat au amatan. Bab anak itu adalah hak ataupun kepunyaan tuan punya firash, tuan punya tilang. Yani orang yang memiliki seseorang perempuan itu, sama ada dengan akad perkahwinan ataupun memiliki dengan cara milkil yamin, orang panggil. Yang memiliki seseorang perempuan itu sebagai hamba, maka perempuan itu dikira firash, sama ada isteri ataupun hamba sahaya dia. Hurratan kanat au amatan, sama ada merdeka firash itu ataupun amah. Mana boleh jadi firash itu, boleh jadi orang merdeka, boleh jadi amah. Kalau merdeka, mana isteri dia lah, isteri dia itu makna firash bagi tuan punya firash tu. Maknanya kalau seseorang tu dia ada isteri, lepas tu isteri tu melahirkan anak, dikira anak dia walaupun tak serupa dengan dia ke lagu mana ke, tak serupa dengan, dikira anak dia. Mana kalau selagi tidak jelas, walaupun isteri dia tu katakanlah berzina dengan orang lain semasa duduk dengan dia, jadi anak tu mengikut undang-undang, nak kira anak siapa? Anak dia, kalau selagi tidak jelas. Dia kira anak dia dari segi undang-undang. Dari segi undang-undang. Dia kira anak dia. Cumanya kalau dia pertikaikan, macam sekarang ni boleh cek gapo kan, boleh tahu kalau dia ragu ataupun kalau ada bukti-bukti, boleh dibawa kes lah, boleh jadi cerita lain pula lah. Jadi cerita lain, misalnya dia nak menafikan anak dia tu boleh ke tidak,
Lepas tu kalau menafikan anak dia, bermakna dia kena berli'an lah pula. Boleh bawa ke situ pula. Boleh bawa ke situ. Sekiranya dia mempertikaikan anak dia, anak sana, bukan anak dia. Lepas tu pergi cek-cek, dia dapati bukan anak dia. Melalui ujian, kita kata sekarang ni DNA ke apa ke, kita kata dia dapati bukan anak dia. Jadi dia nak menafikan juga ke? Kalau selagi dia tidak nafi, tak ternafi anak itu. Sebab apa? Hadis ni kuat lagi, undang-undang al-waladu lil firash. Firash yang sahnya adalah hak dia, hak sah. Hak orang lain hak berzina tu tak kira. Sebab tu dalam hadis dia kata walil ahiri al-hajar. Penzina tidak mendapat apa-apa. Saja. Penzina saja, kita kata. Itu kalau merdeka. Kalau hamba pun lagu tu juga. Kalau hamba pun lagu tu juga. Jadi kalau hamba, dia mengikut Islamnya, dia kalau seorang tuan tu dia duduk sekali dengan hamba tu, dia saja boleh duduk dengan hamba tu, bergaul lah, maksudnya bersetubuh ke apa tu, tanpa kahwin. Sebagai hamba milkil yamin boleh, tapi dia saja, orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Itu satu perkara. Yang keduanya, katakanlah macam dalam kes ni, moga hamba tu dipunyai oleh orang kafir, hamba perempuan. Jadi mana dia terikat dengan hukum agamanya? Mana dia terikat dengan hukum agamanya? Katakanlah dia bagi ke hamba dia tu buat melayan tetamu dia, seperti inilah yang berlaku ni kepada Utbah ni. Mana bagi pinjam lah semalam kalau kita kata untuk melayani tetamu. Muka kafir kan, mana ada peraturan. Katakanlah kalau lagu tu, tetapi hak sahnya hamba itu adalah hamba dia, cuma dia bagi gitu sementara-sementara kepada orang lain. Lagu mana? Kalau dapat anak dia, dia kira hak dia, sebab dia tuan. Hak sementara-sementara tu tak kira. Tak kira. Begitu kalau mengikut hukumnya. Diriwayatkan dari Aisyah, dia kata Utbah pesan kepada saudara dia Sa'ad. Dia kata anak hamba perempuan Zam'ah tu, dia kata anak aku, kata dia. Sebelum mati dia royak lagi tu. Ceritanya dia ni baik dengan Zam'ah tu, masa jahiliah. Baik dengan Zam'ah, pergi duduk bergaul. Lagu itulah cara supaya kita sebut tadi itulah. Jadi lekat perut. Lekat perut tu, kemudian anak tu bila lahir, bila besar jugalah, boleh berlari ke apa dah. Memang serupa dengan Utbah, tidak serupa dengan Zam'ah. Ni ceritanya. Dia pun bila Fatih Makkah ni, Sa'ad pun jumpa dengan budak tu, ambil selalu. Muka adik-beradik dia pesan ni, suruh ambil. Dia kata ni anak saudara aku. Siapa dia pesan kepada aku berhubung dengan budak ni? Abd bin Zam'ah, yang ni adik-beradik kepada Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi SAW. Dia pula bangun pergi. Dia kata tak. Dia kata adik-beradik aku ni, kata dia. Zaman jahiliah kan, dia bukan kira apa hak dulu tu, lepas masuk Islam tu molek lah. Hak dulu tu nak kira lagu mana? Ya adik-beradik juga, begitulah. Ini maknanya Islam menerima hak semasa kafir tu, dia sebagai adik-beradik, walaupun mengikut kita perkahwinan dia apa tu tidak sah, tapi kira adik-beradik, kira mak dia, ayah dia, anak dia, itu memang Islam terima. Apabila masuk Islam, ikut cara Islam dah lah, tak ada ikut dah lah cara tu. Tapi hak sebelum pada tu dikira seperti mana orang dia kira lagu mana? Mak, kita kira mak, anak, gitu. Dia kata ini anak kepada hamba perempuan ayah saya. Wulida ala firashihi. Budak ni dilahirkan ala firashihi, di atas tilamnya. Yang ni tilam ayah saya. Yang ni isyarat kepada mak dia tu, hamba perempuan kepada ayah dia. Badi bereret lah kalau begitu. Fatasawaqa, masing-masing mengheret kawannya itu, untuk mendapat keputusan lah daripada Nabi SAW. Pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW memutuskan lagu mana? Huwalaka.
Boleh kamu menemu wahai Abd bin Zam'ah. Sebab apa? Kaedahnya. Kaedah umum. Al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu adalah hak tuan punya firash. Anak tu. Jadi dah ayahmu kan, hamba tu hamba dia. Lepas tu walaupun dia katakanlah bagilah kepada Utbah tadi untuk sementara, tak kira. Sebab bukan hamba dia, hamba ayahmu. Lepas tu serupa, tak kira serupa. Ni kira dari segi hak undang-undang tu. Begitu juga maknanya, katakanlah kalau berlaku minta jauh lah, kita katakan sangat tidak baik keadaan itu, walaupun kita ada dengar juga berlaku dalam masyarakat kita pun. Ya ada suami, isteri tu pergi dengan orang lain lah. Waktu siapa boleh beberapa orang anak dah. Siapa boleh beberapa orang anak. Jadi kalau suami ni katakanlah dia pergi cek gapo pun, memang jelas kalau mengikut penyelidikan tu bukan anak dia lah, anak orang lain. Tapi kalau dia tidak nafi, dikira anak dia. Dikira anak dia. Kalau dia nafi, berarti secara tidak langsung dia menuduh bini dia berjahat dengan orang lain. Maknanya dia tuduh bini dia berzina. Dia kena berli'an. Kalau dia tidak sanggup berli'an, duduk dia, anak tak anak dia, tak kira serupa dengan siapa. Lepas tu dosa, tak tahu. Dosa memang dosa, duduk dengan keadaan, tapi anak tu ben dia. Kalau dia nak terus juga, katakanlah berdasarkan ujian saat ni, DNA saat ni, tahu-tahu bukan anak dia, nak bawa, dia tidak berhenti sekata, dia akan jadi berli'an. Kalau perempuan tu mengaku kena rejam, berapa, dan orang lelaki tu pun kena hukum jugalah. Hukum tu maknanya kalau dia tu tidak berkahwin lagi, sebab 100 rotan. Kalau lah dia tu sudah berkahwin, dia kena rejam sekali dengan bini dia, sampai ke situ lah hukum, sampai ke situ. Kalau dia senyap, anak tu dikira ni udah cakap dia, al-waladu lil firash. Itu kaedahnya. Walil ahir al-hajar. Penzina tidak mendapat apa-apa. Katakanlah haspa ni, kisah ni, kemudiannya ayah dia tu bila mati dia ni pak sebenar ni, suami hak sebenar ni mati ni. Hak ni dia berasa anak dia ni cerdik, anak dia. Tak boleh dakwa, tak boleh dakwa. Sebab apa? Dia bukan suami kepada perempuan itu. Walil ahir al-hajar. Walaupun anak dia betul memang daripada air mani dia tidak mendapat apa-apa saja. Al-hajar itu maknanya batu. Dia mendapat batu. Orang Arab bila dia kata saja, nak memberi makna saja, kinayah kepada saja itu, dia kata dia dapat batu. Boleh makan batu? Makanlah boleh. Saja. Itu maknanya. Setengah-setengah ulama mengatakan dia mendapat batu itu dia kena rejam. Tidak berapa tepat itu kalau kata kena rejam. Sebab orang yang berzina ni tidak semesti semuanya kena rejam. Hak sudah muhsan itu ya yang kena rejamnya. Kalau hak tidak muhsan, tak kena rejam. Jadi yang lebih jelasnya ini bahasa kinayah lah. Yang mengisyaratkan sajalah, tak boleh apa-apa. Katakanlah kalau anak ni besar, cerdik lah, bijak lah, ada kelebihan apa-apa, dia nak hubungkan dengan dia pula, nak mengaku, tak boleh, tidak dilayan. Tak boleh dilayan. Sebab apa? Dia bukan suami. Dia bukan suami kepada perempuan tadi. Kemudian Nabi SAW pun kata kepada Saudah binti Zam'ah, kamu berhijablah dengan dia. Maknanya jangan ludah aurat lah dengan dia. Pasal apa? Pasal Nabi tengok serupa sangat dengan Utbah, budak sana tu. Jadi kira-kiranya bukan adik-beradik lah. Kira dengan Saudah ni, kalau adik-beradik, apa yang suruh berhijab? Bukan adik-beradik. Jadi hak dulu kita dalam Muslim dulu pun bicara ni. Kira-kiranya tidak adik-beradik. Lepas tu dia kata engkau benar Abd bin Zam'ah. Maknanya kira-kira adik-beradik dah benar. Kalau benar Abd bin Zam'ah maknanya adik-beradik. Apa makna Nabi SAW suruh berhijab pula? Ini atas dasar ihtiyat, atas dasar warak saja. Maknanya kalau tidak mengambil kira hak tu, boleh tidak berhijab pun tak apa.
Tapi oleh kerana isteri Nabi SAW ni dia kedudukannya dalam keadaan yang kena jagalah lebih daripada orang lain. Lepas tu lebih baiknya, lebih cermatnya gitulah. Sebab itulah berhijab. Jadi budak tu tak tengok, teruslah sampai mati Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi SAW. Kalau nak kira ada kelebihan jugalah. Moga adik-adik dia ni, kakak dia ni isteri Nabi kan. Boleh pergi mari, tidak bertudung, dedah aurat pun tak apalah kita kata. Tapi tak boleh. Nabi SAW suruh dia berhijab. Lepas tu riwayat lagi tu, al-waladu li sahibil firash. Li sahibil firash. Jadi menjelaskan makna lil firash tu apa makna? Untuk tilam. Jadi anak itu untuk tilam. Apa makna untuk tilam? Untuk tuan punya tilam. Yang ni hazah mudah lah di situ. Ini ayatnya hazah mudah. Dalam riwayat ni jelas menyebutkan mudah tu siapa? Yang ni suami itulah. Suami ataupun tuan. Yang ni kalau kepada hamba. Babun al-wala'u liman a'taqa wa mirathul laqit. Wallahu a'lam. Sekian.